Oke, kami tunggu 2 menit lagi. Five zero state kami start. Oke, selamat sejahtera semua. Kami start sekarang. Apa? Last week kami sudah sampai ya, ciri modern dan ciri tradisional. Hari ini kami akan membuat satu revisi secara cepat bagi sesiapa yang tidak hadir minggu lepas. Oke, kami akan membuat satu revisi dengan bab 12 ada 4 markah kalau dia tanya maksud. Pertama sekali, kami jaga pelembagaan ialah undang-undang bertulis. Kedua, undang-undang tertinggi. Kemudian teras pemerintahan negara dan panduan pentadbiran. Pelembagaan ini undang yang tertinggi tidak boleh diatasi oleh mana-mana undang-undang dan dia ialah undang-undang yang bertulis boleh dibukukan dan dia ialah satu teras pemerintahan negara memberikan panduan kepada negara kita untuk memerintah dan dia juga memberikan panduan untuk kita memerintah dan mentadbir. Oke, ini empat maksud. Keempat maksud ini sangat penting jaga dia struktur
struktur 4 markah ataupun bukan, kalau struktur 3 markah, kalau esei 4 markah ataupun objektif 1 markah. Soalan ini amat penting, perlu ingat. Kemudian kami tengok sedikit sejarah tentang perlembagaan. Sebelum kedatangan British dan semasa kedatangan British, negara kita tidak ada perlembagaan. Perlembagaan hanya wujud setelah merdeka. Sebelum British datang, negara diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Kami sudah tahu pada zaman dahulu negara kami menggunakan sistem pemerintahan beraja. Dan raja memerintah berdasarkan undang-undang yang digubah oleh raja. Dan selepas British datang, wujud pegawai seperti penasihat, residen, semua itu form 3 kita sudah belajar. Dan selepas kedatangan British, raja ini diterima sebagai pemerintah berdaulat. Perlembagaan ini, macam mana perlembagaan digubah? Perlembagaan digubah berasaskan 2 aspek. Aspek pertama ialah Undang-Undang Negeri Melayu. Bagi Christina, kami cepat-cepat revisi minggu lepas punya. Perlembagaan berdasarkan dua aspek. Dia digubah berdasarkan 2 aspek. Aspek pertama, Undang-Undang Negeri Melayu. Undang-Undang Negeri Melayu. Seperti NNS, NMB, dan NMTB. Dan kemudian Undang-Undang Inggris, Undang-Undang Melayu dan Undang-Undang Inggris. Seterusnya kami tengok, ini slide yang panjang, saya coba ringkaskan. Undang-Undang Negeri Melayu bermaksud zaman Negeri Melayu, zaman lama. Dan zaman lama kami menggunakan sistem pemerintahan beraja. Bermaksud sultan ataupun raja ialah pemerintah, sultan ditaati rakyat. Dan undang-undang sistem pentadbiran negara ini ditentukan oleh raja. Raja yang menentukan bagaimana nak mentadbir negara dan menentukan undang-undang bagi negara. Dan undang-undang Kesultanan Melayu Melaka ini dia mempengaruhi undang-undang bertulis untuk negara lain. Undang-undang Kesultanan Melayu Melaka ini amat berpengaruh sehingga undang-undang bertulis di negara lain mencontohi undang-undang Kesultanan Melayu Melaka. Saya tak tahu ada orang tengok recording saya kalau tak hadir kelas sebelum ini. Kami ingat mnemonic PJK akronim PJK. PJK semua orang suka kan, boleh bersuka bermain badminton, futsal, football, bola keranjang, bola raga. PJK ini kami semua suka. Oleh itu kami mengharapkan seminggu ada 2 kali PJK. Oleh itu PPJK. Apa itu masuk PPJK? PPJK kami tengok Pahang, Johor, Kedah. apa? Pahang, Johor dan Kedah. Perak. Betul. Screen saya. Sorry. Thank you, Firas. Sorry. Screen saya tak berfungsi sekarang sudah boleh tengok Sorry. Sebab saya nak semua orang faham, cepat cakap lagi. Perlembagaan ada 4 maksud. Pertama sekali, undang-undang bertulis yang boleh dikeluarkan sebagai satu buku undang-undang bertulis. Dan perlembagaan juga merupakan satu undang-undang tertinggi. Bermaksud undang-undang ini tidak boleh diatasi oleh mana-mana undang-undang yang lain. Keputusan yang dibuat berdasarkan undang-undang ini adalah muktamad. Dan perlembagaan ini menjadi satu teras pemerintahan negara dan panduan untuk pentadbiran. Yang ini tadi maksud penting sebab apa? Nanti pen saya, pen mana? Struktur selalunya struktur 2 atau 3 markah. Esei selalunya boleh keluar 4 markah. Soalan ini penting, maksud perlembagaan. Dan kami tengok seterusnya sejarah tentang perlembagaan. Sejarah perlembagaan ini senang saja. Kami ingat sebelum British datang, negara kita zaman Melayu ditadbir berdasarkan sistem pemerintahan beraja. Dan raja ialah orang yang
memerintah negara berdasarkan Raja memerintah negara berdasarkan undang-undangan dan peraturan yang digubah oleh raja. Dan setelah British datang, wujud jawatan seperti penasihat, residen semua, dan raja hilang kuasa untuk mentadbir negara. Oleh itu, raja diterima sebagai pemerintah berdaulat. British menghormati raja negara kita. Okey, setelah merdeka baru wujud perlembagaan. Ini sejarah dia dan saya cakap sampai sini ya. Perlembagaan ini digubah berasaskan dua aspek. Perlembagaan digubah berdasarkan dua aspek. Aspek pertama, Undang-Undang Negeri Melayu yang zaman dahulu. Kedua, Undang-Undang Inggeris. Bukan zaman kini, juga zaman dahulu. Undang-undang daripada British. Okey, Undang-Undang Negeri Melayu kami tahu. Negeri Melayu ialah zaman dahulu. Dan zaman dahulu negara kita mempraktikkan sistem pemerintahan beraja. Dan sistem pemerintahan beraja bermaksud raja ialah pemerintah. Dan raja ditaati rakyat. Dan raja yang menentukan undang-undang dan pemerintahan negara. Dan saya cakap Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka ini sangat sistematik dan berpengaruh sehingga undang-undang di negeri lain pun nak mencontohi Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka. Undang-undang bertulis di negeri lain pun nak mencontohi Undang-Undang di Kesultanan Melayu Melaka. Contoh undang-undang yang mencontohi Kesultanan Melayu Melaka ialah Undang-Undang PPJK. PJK kami suka, oleh itu nak dua kali PJK. Oleh itu PPJK. PJK ialah pendidikan jasmani dan kesihatan, di mana kami bermain sukan badminton, bola keranjang ataupun bola raga, bola sepak, mungkin tenis, pingpong, futsal. Okay, so kami ingat akronim ini. PPJK Johor, J Johor. Terus kita nampak J Johor. K Kedah. K ialah Kedah. Kami ingat K ialah Kedah. Dan 2P itu apa? Perak dan Pahang. Perak dan Pahang. Ingat Perak ini ada 99. Okey. Dan apa yang menjadi asas bagi perlembagaan? Apa yang menjadi asas bagi perlembagaan ini? Dua. Undang-undang dan adat Melayu. Undang-undang dan adat Melayu menjadi asas perlembagaan. Perlembagaan ini bolehlah menjadi panduan dan kawalan kepada raja dan pembesar semasa memerintah. Dan Undang-Undang Negeri Melayu ini mengalami perubahan selaras dengan perkembangan masyarakat selepas revolusi semua itu. Okey, seterusnya kami lihat aspek kedua yang mempengaruhi pindaan perlembagaan. Bukan pindaan, yang mempengaruhi penggubalan perlembagaan ialah Undang-Undang Inggeris. Undang-Undang Inggeris ini kita tahu Inggeris pertama sekali British mentadbir negeri mana dulu? British mentadbir NNF dulu. NNF baru wujud NNB, baru wujud NNTB. NNF yang pertama ditadbir oleh British. NNF termasuk SPM, Singapura, Pulau Pinang, Melaka. Dan NNS ini British mempengaruhi, bukan mempengaruhi, memperkenalkan satu undang-undang panggil Charter of Justice. Charter of Justice. Charter macam satu undang-undang of, semua orang tahu of. Justice bermaksud keadilan. Charter of Justice. Dan Charter of Justice ini diambil daripada mana? Diambil daripada undang-undang England, sebab England yang mengubah Charter of Justice. Dan Charter of Justice ini tidak ikut sepenuhnya undang-undang England. Charter of Justice ini digubah sedikit. Piagam yang sesuai saja digunakan pakai. Dan Charter of Justice ini ada 3 peringkat, ini nanti saya cakap. Dan kami perlu tahu Sarawak. SALO. Sarawak Application of Law Ordinance 1949. Ini cuma kalau objektif. Objektif.
Di Sabah ialah Sabah Application of Law Ordinance 1951. NNF juga guna undang daripada England. Saya sudah cakap Charter of Justice. Okey, Mahkamah Charter of Justice ini sangat penting, objektif. Sure, keluar satu makam. Sure. Mahkamah Charter of Justice ini sangat penting. Kami perlu tahu. Mahkamah Charter of Justice ini ialah untuk melindungi penduduk asal. Melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Apa maksud ini? Sebab penjajah ini dia menggunakan propaganda ini. Propaganda ialah janji manis untuk memenangi fikiran dan hati rakyat. Oleh itu, semasa British nak menjajah, dia memperkenalkan Charter of Justice. Dan Charter of Justice ini dianggap dapat melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Boleh melindungi penduduk asal di SPM Singapura, Pulau Pinang dan Melaka daripada penindasan dan ketidakadilan. Tadi saya ada cakap kan, Charter of Justice ada 3 peringkat. Okey, macam mana ingat? Saya tak tahu kamu ingat tak Fibonacci number? Fibonacci number ini kami belajar dalam matematik. 1, 1 jadi 2, 1, 1 jadi 2, 2, 2 jadi 4 dan 1, 2 jadi 3, 1, 2 jadi 3. Dia macam ni, plus, plus, plus. Okey, konsep dia macam ni. 1 tambah 1 jadi 2. Oleh itu, kami tengok di sini. 7. Di sini. 2 tambah 6, 8. 5 tambah 5 ialah 10. 2 ke 8 kami tambah 1. 8 ke 10 kami tambah 2. Okey. Oleh itu, 7 tambah 1 jadi 8. 8 tambah 2 jadi 10. Oleh itu, ini bolehlah membolehkan kami ingat tarik dia. Tarik dia. Tarik ini penting untuk objektif. Kami ingat 1. Okey. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 2, 10. Okey. 18, 07. 18, 26. 18, 55. Okey, yang peringkat pertama, undang-undang ini belum matang lagi. Oleh itu, dia hanya memperkenalkan di satu mahkamah di Pulau Pinang saja. Dia hanya mewujudkan satu mahkamah di Pulau Pinang saja. Kemudian, Charter of Justice peringkat kedua, undang-undang ini sudah lebih matang dan lebih sistematik. Dan dia pun menyatukan semua mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Bermaksud apa? NNF jadi ada satu mahkamah saja. Dia menyatukan semua mahkamah jadi satu mahkamah. Kemudian kami tengok Charter of Justice ketiga pada 1855. Wujud pada 1855. Tadi saya sudah cakap tambah 1 tambah 2. Dan Charter of Justice 3 ini mewujudkan mahkamah di Singapura dan Melaka. Kedua, mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang. Okey. Untuk ini, macam mana kita nak fahamkan konsep ini? Okey. Simple saja. Pertama sekali, kami tahu peringkat pertama kami menubuhkan satu mahkamah di Pulau Pinang. Oleh itu, mahkamah ini dikekalkan. Kami ingat macam ni. Okey, pertama sekali ada satu mahkamah di Pulau Pinang. Kemudian semua mahkamah disatukan. Kemudian mahkamah Pulau Pinang yang tidak dimusnahkan ini masih kekal dan tambah lagi satu mahkamah. Tambah lagi satu mahkamah yang menyatukan Singapura dan Melaka. Ada 2 mahkamah saja. Okey. Charter of Justice 1, Fibonacci number kan. Prinsip dia 1 tambah 1 equal to 2. Okey. Charter of Justice 1 ada satu mahkamah saja di Pulau Pinang. Kemudian, Charter of Justice 2 juga ada satu mahkamah saja tetapi disatukan. Singapura, Pulau Pinang dan Melaka ada mahkamah tetapi disatukan jadi satu saja. Dan 1 tambah 1 equal to 2. 2. Charter of Justice 3 ini ada 2 buah mahkamah. Satu buah mahkamah ialah yang dikekalkan dari zaman dahulu ialah mahkamah di Pulau Pinang. Mahkamah di Pulau Pinang.
Kemudian lagi satu mahkamah ialah mahkamah di Singapura dan Melaka. Yang baharu. Okey. Kami tengok sedikit. Ini sering keluar. Saya tak tahu anda ada buat quiz di Telegram atau tidak. Ini sering keluar. Okey, kami tengok Perlembagaan Sabah dan Sarawak. Perlembagaan Sarawak kami perlu ingat beberapa perkara saja. Pertama sekali, Kaunsil Negeri yang membuat undang-undang. Ingat, Kaunsil Negeri yang membuat undang-undang. Memang tak salah ejaan ini, bukan negeri, ialah negeri, negeri. Sebab bahasa Inggeris mah. So, Kaunsil Negeri, negeri. Kaunsil Negeri yang membuat undang-undang. Dan Kaunsil Negeri ini juga dikenakan sebagai Majlis Negeri. Juga dikenakan sebagai Majlis Negeri. Majlis Negeri ini apa? Kaunsil Negeri. Betul. Ada 45 orang ahli, ini tak penting. Dan pengerusi Majlis Negeri ialah Ketua Setiausaha. Ingat, pengerusi bagi Majlis Negeri ini ialah Ketua Setiausaha. Ketua Setiausaha jawatannya lebih rendah daripada Gubernur. Oleh itu Majlis Negeri saja. Kalau Majlis tertinggi pengerusi dia ialah Gubernur. Majlis tertinggi pengerusinya ialah Gubernur. Dan majlis tertinggi ini dianggotai oleh siapa? Dianggotai oleh Ketua Setiausaha. Setiausaha Kewangan dan Peguam Negara. Ketua Setiausaha, Setiausaha Kewangan dan Peguam Negara. Okey. Kemudian 1959, kuasa pentadbiran diberikan kepada majlis tertinggi dan majlis negeri. Ini Sarawak. Ingat, Sarawak satu perkara saja penting. Kaunsil Negeri buat undang-undang. Dan ekstra kalau nak tahu, pengerusi bagi Kaunsil Negeri ialah Ketua Setiausaha. Pengerusi bagi majlis tertinggi ialah Gubernur. Itu saja. Dan seterusnya kami tengok Perlembagaan Sabah. Saya cuma cepatkan sebab ini last week kami sudah belajar. Okey, Perlembagaan Sabah ini ditubuhkan Majlis Undangan dan Majlis Kerja. Ada dua buah majlis, satu majlis undangan, satu majlis kerja. Okey. Okey, saya nak stop sekejap. Semua orang faham tak? Kalau faham boleh cakap faham? Boleh, semua orang. Firas, Hafiz, Logasiwan, Christina, faham tak? Setakat ini revision. Faham? Orang lain, Christina faham? Firas dan Logasiwan faham tak? Setakat ini cepat sikit sebab last week kami sudah ada sentuh perkara ini. Hello, Christina dan Logasiwan. Perlu fokus tak? Fokus. Reply. Hello. Okey. Tak reply, tak apa. Kami teruskan. Kami teruskan saja. Mungkin mereka left. Nanti saya tanya soalan sudah tahu. Okey. Perlembagaan Sabah. Sabah ini ingat ada dua buah majlis. Satu majlis undangan, satu majlis kerja, itu saja. Dan majlis undangan ini sama memberi kuasa kepada Gubernur untuk mengubah undang-undang. Gubernur yang paling berkuasa dan boleh buat undang-undang. Kami tengok sedikit penggubalan perlembagaan sejak 1877. Ingat saja, Majlis Negeri Perak yang memulakan penggubalan undang-undang ini. Dan pengerusi bagi Majlis Negeri Perak ialah Raja Muda Yusof. Dan Raja Muda Yusof nanti kami akan tengok. Dan pembentukan undang-undang ini dibuat oleh satu badan yang sah. Penggubalan undang-undang ini dibuat oleh satu badan yang sah. Badan yang sah itu ialah Parlimen. Parlimen ada kuasa untuk membentuk undang-undang negara. Okey, kami tengok macam mana perlembagaan kami melakukan reformasi
dan transformasi sehingga menjadi satu perlembagaan yang mantap dan sistematik. Okey, kami tengok 1875 saya sudah cakap Majlis Negeri Perak memulakan penggubaran undang-undang ini. Menjadi titik tolak, boleh tengok titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Dan pengerusi bagi Majlis Negeri Perak ialah Raja Muda Yusof. Dan Majlis Negeri di negeri lain pun mencontohi. Okey, seterusnya kami tengok 1946. 2 tahun sebelum perjanjian PTM. Kami perlu ingat ini sering keluar dalam objektif. Saya sudah cakap dan repeat banyak kali ini akan keluar dalam objektif. NNS. Undang-undang dia digubah oleh siapa? Majlis Undangan Negeri. NNMB digubah oleh Majlis Persekutuan. NNMTB digubah oleh Majlis Negeri. Okey, macam ni. NNS ingat Moon. NNS SPM Moon. Moon macam ni. Moon. Tapi di sini jadi Moon. Moon. Majlis Undangan Negeri. Dan kami semua tahu ada 2 buah kerajaan yang memerintah negara. Satu kerajaan persekutuan, satu kerajaan negeri. Mana yang lebih berkuasa? Kerajaan negeri kan? Betul. Kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan yang lebih berkuasa. Dan kerajaan persekutuan ini boleh buat apa? Banyakkan kuasa dia. Bab 4 akan belajar. Oleh itu, NNMB lebih awal ditabik. Saya sudah cakap kan. British tabik NNF, kemudian NNMB, kemudian NNMTB. Okey, kemudian kami tengok. NNMB dianggap lebih awal digubah dan lebih penting bagi saya. Oleh itu, undang-undang dia digubah oleh Majlis Persekutuan. Persekutuan lebih penting. Dia lebih penting, oleh itu digubah oleh Majlis Persekutuan yang lebih penting. Dan NNTB digubah oleh Majlis Negeri. Okey, kemudian 1948 mewujudkan perjanjian PTM. PTM bermaksud apa? Persekutuan Tanah Melayu. Dan melahirkan satu perlembagaan yang baru. Untuk membentuk satu persekutuan yang terdiri daripada. Okey, semua tahu ciri-ciri PTM ini dalam form 4 buku teks dia. Bab 5 kalau tak salah. Bab 5 dia ada cakap pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada 9 buah negeri-negeri Melayu dan 2 buah NNS. 9 buah negeri-negeri Melayu dan 2 buah NNS. Singapura tak ada. Singapura masih menjadi tanah jajahan British yang berasingan. Okey? Ini dia. Dan kandungan perlembagaan ada banyaklah pentadbiran kuasa raja, perundangan dan kewarganegaraan negara. Dan 1957 kami tahu ini tahun yang sangat penting. Merdeka. Merdeka ini wujud satu Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red, pengerusi dia ialah Lord Red dan ahli dia saya cuma ingat sikit, William Ivor Jennings. Hakim B. Malik. Lagi ada siapa? Lagi satu ialah Waterston. Okey, banyak lagi Dia ada 6 ahli kalau tak silap saya. Okey, Lord Red ialah pengerusi bagi Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red ini tugas mereka ialah merangka perlembagaan. Perlembagaan negara kita. Perlembagaan negara kita dirangka berdasarkan model Westminster. Perlembagaan ini dirangka berdasarkan model Westminster. Westminster ini ialah model negara luar. Negara asing.
Oke ya. Perlembagaan negara kita yang baru ini wujud selepas 31 Ogos. Terus pakai. Terus guna pakai perlembagaan ini. Selepas merdeka. Oke, sekarang kami tengok sikit. Dalam bab 9 Form 4 kami ada belajar dengan telitinya. Dengan telitinya. 7 teman rujukan. 7 teman rujukan. Di sini bab 2 kami perlu tahu 5 teman rujukan saja. So, kalau exam tanya, kami guna bab 9. Guna bab 97 itu ada apa meneliti kedudukan raja-raja Melayu dan kedudukan Ratu England dan banyak lagi ya. Dan lagi satu lain ada di sini ya. Oke, kami tengok. Pertama sekali, wujud satu kerajaan persekutuan kukuh. Kerajaan persekutuan ini bermaksud kabinet. Kabinet. Kerajaan persekutuan yang sangat kukuh. Dan kedudukan raja-raja Melayu dijamin. Kedudukan istimewa orang Melayu dijamin. Kepentingan sah kaum lain dijamin. Parlimen ada 2 dewan. Satu dewan rakyat, satu dewan negara. Jangan salah faham. Dewan rakyat ini ialah parlimen. Dewan negara ini ialah DUN. Bukan macam, oke, macam ni. Nanti ya. Dewan rakyat ini ialah yang lebih besar, lebih penting pada peringkat negara. Dewan negara hanya pada peringkat negeri. Saya cek tengok betul tak? Nanti ya. Sebab ini, oke, betul-betul. Dewan rakyat ialah peringkat negara. Dewan negara ialah peringkat negeri. Oke, dan kewarganegaraan negara yang sama bagi setiap rakyat. Setiap rakyat ada satu kewarganegaraan yang sama. Oke, kami sudah belajar semua sejarah perlembagaan. Dari 1877 Majlis Negeri Perak yang dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof mengubah Undang-Undang Perak dicontohi negeri lain sampai 1957 wujud Suruhanjaya Red dan merangka satu perlembagaan yang bebas untuk negara kita yang dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957 dan negara merdeka. Ini dia sejarah perlembagaan. Dan perlembagaan kami perlu tahu sikit ciri dia dan pindaan yang dilakukannya. Ciri-ciri dia ada banyak dan ciri modern, ciri tradisional. Nanti saya akan ajar. Dan pindaan perlembagaan ada 2 kali. Pertama sekali ialah pada 1963. Kemudian ialah 1965 semasa Singapura keluar. Dan bab ini tamat. Oke. Sekarang semua orang boleh pergi rehat sekejap. 2 minit 5:38 kami balik. Dan kami teruskan pembelajaran ciri-ciri perlembagaan, ciri tradisional dan ciri modern. Amin tuan. Amin tuan.
Okey, boleh ya kami teruskan. Perlembagaan ada dua ciri. Pertama sekali ciri tradisional, kedua ciri modern. Okey, fokus nanti saya akan tanya orang untuk type essay ini. Pertama sekali, pemerintahan beraja. Kemudian bahasa kebangsaan. Kemudian ini ialah apa? Agama Islam. Bukan. Yang ini agama Islam. Lagi satu ialah kewarganegaraan. Nanti ya. Okey. Pertama sekali ya, pemerintahan beraja. Kemudian bahasa kebangsaan. Kemudian kedudukan istimewa orang Melayu. Lagi satu, agama Islam. Okey, empat ini ialah ciri tradisional. Pertama sekali, kami lihat pemerintahan beraja. Pemerintahan beraja, negeri Melayu diperintah berdasarkan sistem pemerintahan beraja. Saya sudah cakap banyak kali, negeri Melayu pada zaman dahulu semua diperintah berdasarkan sistem pemerintahan beraja. Di mana sultan ialah pemerintah berdaulat. Sultan ialah pemerintah berdaulat. Sultan ada kuasa penuh di negeri masing-masing. Contoh, Raja Perak ada kuasa penuh di Perak. Sultan di semua negeri yang berbeza ada kuasa penuh di negeri masing-masing. Dan selepas merdeka ini, setelah merdeka, institusi pemerintahan beraja diteruskan. Masih kita ada raja. Dan disesuaikan, tetapi disesuaikan dengan demokrasi berparlimen. Bermaksud, raja tidak lagi berkuasa penuh untuk mengubah undang-undang. Undang-undang digubah berdasarkan parlimen. Tetapi raja ialah pemerintah berdaulat. Pemerintah beraja lagi diteruskan. Dan yang di Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi negara. Yang di Pertuan Agong diterima sebagai pemerintah tertinggi negara. Dan bidang kuasa yang di Pertuan Agong ialah mengampun atau menangguhkan hukuman seseorang yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Bermaksud apa? Bermaksud kalau seseorang disabit kesalahan, mahkamah cakap dia salah. Dan Agong boleh mengampun ataupun menangguhkan hukuman dia. Mengampun bermaksud, okey, orang itu sudah tiada hukuman. Menangguhkan bermaksud hukuman dia ditangguh. Okey, dan raja ialah ketua negeri. Kami perlu tahu di negara kita ada 9 orang raja. Dan 9 orang raja kami memilih seorang yang di Pertuan Agong dan seorang timbalan yang di Pertuan Agong. Raja yang lain juga berkuasa penuh di negeri masing-masing. Dan wujud satu majlis nanti eraser. Dan wujud satu majlis mesyuarat negeri yang memberi nasihat kepada raja. Majlis mesyuarat negeri memberi nasihat kepada raja. Raja boleh melantik jawatan utama negeri. Seperti apa? Melantik jawatan utama negeri. Banyaklah. Dan raja juga merupakan tonggak kehormatan dan keadilan. Raja ialah tonggak kehormatan dan keadilan. Rakyat perlu menghormati raja. Okey? Maksud ayat ini ialah raja perlu ditaati oleh rakyat. Dan raja boleh mengurniakan anugerah penghormatan dan bintang kehormat kepada individu yang terpilih. Raja boleh memberikan bintang kehormat bermaksud satu bintang kalau kamu ada sumbangan kepada negara,
dan boleh memberikan anugerah ataupun penghormatan, pangkat ataupun apa kepada individu yang memberi sumbangan kepada negara. Dan yang di-Pertuan Agong ada lagi satu bidang kuasa yang kami tidak bincang tadi ialah apa? Boleh melantik ketua utama, boleh melantik jawatan utama negara. Yang di-Pertuan Agong boleh melantik jawatan utama negara. Contohnya apa? Peguam negara, pengerusi suruhanjaya pilihan raya, ketua audit negara. Itu antara tiga jawatan utama negara yang boleh dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Kemudian kami tengok yang ciri tradisional yang seterusnya ialah agama Islam. Ini semua wujud sejak zaman dahulu dan diteruskan pada masa ini. Baik, untuk agama Islam, zaman British, raja di negeri Melayu, 9 orang raja di negeri Melayu masing-masing tidak perlu menerima apa-apa nasihat daripada penasihat British. Raja sendiri berkuasa penuh dan tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British tentang hak dan kedaulatan raja. Sebab raja diterima sebagai pemerintah berdaulat dan adat istiadat orang Melayu. Raja melindungi orang Melayu dan agama Islam. Semasa zaman British, raja tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British tentang tiga bidang ini: hak dan kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu, dan agama Islam. Dan selepas merdeka, ada 9 orang raja, 9 negeri. Dan agama Islam ini terletak di bawah kuasa raja dan negeri masing-masing. Agama Islam terletak di bawah kuasa raja dan negeri masing-masing. Contohnya, agama Islam di Perak terletak di bawah kuasa Raja Perak. Okey? Dan bagi negeri yang tidak beraja seperti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Melaka, bagi negeri-negeri ini agama Islam terletak di bawah yang di-Pertuan Agong. Ingat, yang di-Pertuan Agong ada kuasa terhadap agama Islam di negeri baginda dan negeri yang tidak beraja dan wilayah persekutuan. Itu saja. Okey, kami tengok seterusnya bahasa Melayu. Ciri tradisional ada 4: pemerintahan beraja, agama Islam, bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu. Untuk bahasa Melayu, sejak Kesultanan Melayu Melaka sudah digunakan. Digunakan dalam apa? Dalam pemerintahan lingua franca dan bahasa ilmu. Bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa dalam pentadbiran. Semasa mentadbir, Raja Melaka menggunakan bahasa Melayu. Sebagai bahasa ilmu, pendidikan di zaman Kesultanan Melayu Melaka menggunakan bahasa Melayu. Dan lingua franca bermaksud bahasa percakapan. Mereka bertutur, bercakap, berbual-bual dalam saban hari, setiap hari dalam lingua franca, yang ialah bahasa Melayu. Dan selepas merdeka, bahasa Melayu seperti sekarang diterima sebagai bahasa kebangsaan. Bermaksud setiap rakyat perlu belajar, merupakan bahasa kebangsaan dan satu bahasa rasmi di negara kita. Satu bahasa yang rasmi di negara kita. Digunakan dalam urusan-urusan rasmi negara. Dan yang terakhir ialah kedudukan orang Melayu dan bumi putera. Yang ini fokus. Sebelum merdeka, British tidak campur tangan. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan bumi putera bukan terletak di kuasa British. Bukan. Raja yang berkuasa terhadap kedudukan orang Melayu dan ketua peribumi yang berkuasa terhadap kedudukan bumi putera. Dan setelah merdeka ini, yang di-Pertuan Agong menjamin atau memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera Sabah dan Sarawak dan kepentingan kaum lain.
Itu saja ciri tradisional. Seterusnya kami lihat ciri modern. Ciri modern ada 3. Pertama sekali, kerajaan persekutuan yang kukuh. Kemudian kewarganegaraan yang sama. Kemudian demokrasi berparlimen. 3. Okey, seterusnya kami lihat. Okey, pertama sekali kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan wujud selepas merdeka. Dan sistem persekutuan juga wujud. Sistem persekutuan juga wujud. Amin. Dan laporan. Okey. Kenapa wujud kerajaan persekutuan? Sebab laporan perlembagaan PTM cakap kerajaan persekutuan perlu diwujudkan. Dalam perlembagaan ada cakap oleh itu kerajaan persekutuan diwujudkan. Dan laporan perlembagaan ini menyarankan bahawa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri masing-masing diberikan kuasa dalam bidang tertentu. Dan selepas pembentukan Malaysia pada 1963, kemasukan negeri Sarawak, negeri Sabah dan negeri Singapura. Selepas pembentukan Malaysia pada 1963 ini, Sabah dan Sarawak diberikan beberapa otonomi untuk menarik minat mereka masuk ke Malaysia. Sabah dan Sarawak diberikan beberapa otonomi. Okey, seterusnya kami lihat untuk kewarganegaraan. Sekejap. Okey, kewarganegaraan. Kewarganegaraan persekutuan diperkenalkan sejak bila? Okey, Malaysia ada 3 peringkat. Pertama sekali, selepas Malayan Union wujud perjanjian PTM 1948. Kemudian wujud perjanjian 1957 merdeka. Kemudian wujud 1963 pembentukan Malaysia. Okey, 3. Pertama sekali, semasa 1948, kewarganegaraan persekutuan diperkenalkan. Bermaksud apa? Semua rakyat ada taraf yang sama. Semua orang ialah warga negara Malaysia. Dan sebelum 1948, seperti 1947, tidak wujud kewarganegaraan yang sama. Tidak wujud. Sampai 1948 saja wujud satu kewarganegaraan persekutuan. Setiap rakyat Malaysia ialah warga negara Malaysia. Dan sebelum itu tiada kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Okey, dan rakyat raja dan rakyat British wujud. Kewarganegaraan persekutuan. Warga negara yang sama. Setiap rakyat Malaysia ialah warga negara Malaysia. Okey? Dan wujud 2 jenis rakyat. 2 jenis rakyat. Satu rakyat raja. Satu rakyat British. Rakyat raja bermaksud rakyat yang dilahirkan di negeri Melayu seperti negeri Kedah, negeri Kelantan. Dan rakyat British ialah rakyat yang dilahirkan di tanah jajahan British seperti Pulau Pinang dan Melaka. Itu dia, ada rakyat raja dan rakyat British. Belum sama lagi sampai kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyat. Setiap rakyat ialah warga negara Malaysia selepas merdeka dan pembentukan Malaysia. Okey, seterusnya kami tengok sistem demokrasi berparlimen. Sistem demokrasi berparlimen. Perlembagaan memperuntukkan sistem demokrasi. Perlembagaan cakap sistem demokrasi perlu digunakan. Dan
Pilihan raya umum pertama pada 1955 bab 8 Form 4 menjadi asas demokrasi. Menjadi asas demokrasi untuk negara kita. Bermaksud negara kita akan menggunakan sistem demokrasi selepas itu. Selepas pilihan raya umum pertama pada 1955 ini. Dan tujuan sistem demokrasi berparlimen ini untuk apa? Untuk memberi kebebasan kepada rakyat negara untuk memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Okey, semasa kami pergi pilihan raya, kami boleh mengundi. Dan mengundi kami boleh memilih wakil pemimpin. Okey, macam ni. Demokrasi bermaksud pilihan raya. Dan pilihan raya ini memberi kebebasan ataupun hak kepada kepada rakyat untuk mengundi. Dan semasa rakyat mengundi, kami boleh mengundi dan memilih wakil pemimpin. Dan wakil pemimpin ini kalau peringkat pilihan raya persekutuan, pemimpin ini akan menubuhkan satu kerajaan. Wakil pemimpin yang dipilih ini akan menubuhkan kerajaan. Okey, dan siapa yang melaksanakan pilihan raya? Pilihan raya ada banyak proses. SPR yang melaksanakan pilihan raya. Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR. Dan pilihan raya umum memilih wakil untuk kerajaan persekutuan. Pilihan raya negeri pilih wakil untuk kerajaan negeri. Okey, kami perlu tahu pilihan raya ada dua jenis. Kamu akan undi 2 kali. Setiap rakyat Malaysia akan undi 2 kali. Pilihan raya kali pertama kita pilih untuk negeri. Kedua pilih untuk persekutuan. Persekutuan ini pilih wakil untuk kerajaan persekutuan. Negeri ini pilih wakil untuk kerajaan negeri. Apa kerajaan persekutuan, apa kerajaan negeri, nanti bab 4 kami akan tengok. Okey. Sekarang saya nak semua orang, okey? Fokus. Setiap orang type. Tengok whiteboard. Boleh tengok whiteboard. Nanti whiteboard. New whiteboard. Okey, pergi ke whiteboard ini. Semua orang pergi ke whiteboard. Okey, nampak? Okey, whiteboard ini macam mana nak guna? Tekan T, tarik dan type jawapan kamu. Okey, tekan T, semua orang boleh Okey, Logasiwan, Christina, semua orang. Christina belum datang, Christina. Okey, tarik macam ni. Tekan T, tarik, tulis. Christina, boleh datang ke whiteboard ini. Saya nak Haris. Cikgu nak cakap apa, cikgu? Jawab soalan ini. Haris, jawab soalan ini. Terangkan terangkan 5 rujukan. Saya nak Logasiwan jawab soalan ini. Terangkan ciri tradisional. 5 kan? Haris, saya nak 5 makan. Okey, cikgu. Halo. Tak dengar, sorry. 5 ciri kan? 5 ciri. So, Haris. Kalau Logasiwan
ialah ciri tradisional. Ada 4 ciri. 8 markah. Okey, okey. Essay. Okay, thank you. Boleh ya? Tekan T, tarik. Tulis. Boleh tak? Cuba. Kalau tak boleh, boleh type di chat. Semua orang boleh guna whiteboard ini. Tekan T, tarik. Boleh. Kalau tak boleh, type di chat saja. Boleh. Okay, thank you. Start. Christina. Halo, Christina. Di sini Hafiz. Hafiz, soalan ini. Terangkan 5 teman rujukan. Tak boleh? Macam mana? Boleh lah. Christina jawab soalan ini ya. Apa maka juga terangkan ciri modern. Terangkan ciri modern. Kalau sesiapa yang tak boleh guna whiteboard ini boleh pergi ke chat dan type jawapan anda sama saja. Sepatutnya semua orang boleh ya. Sebab ini semua orang boleh. Zoom ini saya beli premium. Apa? Boleh nampak tak saya punya? Boleh. Okey, dah. Sudah tulis. 8 markah. Oh, kena tulis huraian juga. 8 markah. Terangkan. Okey, okey. Hafiz, kalau tak boleh guna chat terus jawab di chat. Christina juga. Dan saya akan paste jawapan kamu di whiteboard ini untuk semak. Christina juga boleh ya, seperti Haris. Nih, jangan lukis. Christina sudah left. Dia marah. Tak apa.
Okey, saya semak Haris. Kerajaan Persekutuan Kuku betul. Menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu betul. Kedudukan istimewa orang Melayu betul. Kepentingan sah kaum Melayu betul. Parlimen ada dua dewan, Dewan Rakyat, Dewan Negara betul. Kewarganegaraan yang sama betul. 5 markah. Oh, Hafiz. Oh, sorry Hafiz. Nama saya Hafiz. Okey, Hafiz. Okey, Hafiz tanya 5 markah. Okey, dan Loga nanti. Okey, sedang jawab. Dan Christina sudah left. Okey. Sorry. Hafiz, boleh cuba tak? Ya, Hafiz. Cuba jawab. Terangkan ciri moden apa markah? Cikgu, sudah cikgu. Logan, okey. Logan nanti ya. Okey. Kesultanan atau betul Hafiz. Terangkan ciri moden apa markah? Kesultanan atau pemerintahan beraja. Mesti cakap beraja. Sejak berabad lamanya negeri Melayu sudah mengamalkan dan sistem pemerintahan beraja. Ini poin poin kecil. Poin kecil ini apa yang tak baik? Poin kecil betul, dia mungkin wujud di buku teks, buku rujukan. Tetapi poin kecil ini mungkin tak wujud dalam skema. Mungkin tak wujud dalam skema dan kami tak boleh dapat markah. Kami tak boleh dapat markah. Senang saja. Kesultanan atau pemerintah beraja kami ingat raja ialah pemerintah berdaulat. Pemerintah berdaulat. Raja ditaati rakyat, itu saja. Dan kami boleh cerita yang di Pertuan Agong berkuasa untuk melantik jawatan utama negara seperti Ketua SPR, Ketua Audit Negara. Logan pun left. One to one sekarang. The left. Okey. Sekarang kami tengok Christina pun balik. Okey. Agama Islam betul, 1 markah. Sekarang Logan dapat 2 markah. Dan peruntukan berkaitan. Ini juga poin kecil. Kalau untuk agama Islam kami cakap apa? Kami cakap untuk agama Islam kami cakap terletak di bawah raja. Kuasa raja. Di negeri masing-masing. Ini poin besar. Habis bateri. Tak apa. Tak apa. Okey, Logan, kami perlu guna poin besar. Terletak di bawah kuasa raja di negeri-negeri masing-masing. Dan YDPA berkuasa terhadap agama Islam di negeri sendiri, negeri tidak beraja, dan wilayah persekutuan. Ini semua saya hafal dah. Saya tak rujuk mana-mana. Saya hafal. Kami perlu hafal dan fahamkan. Okey, saya tengok bahasa Melayu betul. Bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan. Betul. Tapi cakap pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dan kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera betul. Sekarang ada 5 markah. Di bawah Bumi Putera dan di bawah kuasa. Poin ini kamu silap sikit. Okey, macam ni. Kami tulis macam ni. Kami perlu cakap pada zaman pentadbiran British. Pada zaman pentadbiran British, kedudukan orang Melayu terletak di bawah raja dan kedudukan Bumi Putera diletak di bawah
Ketua Pribumi. Macam ini baru, ini jadi satu poin besar yang lengkap. Okey. So logan dapat 4, 5, 6 lah. Saya akan cakap 6 maka 6, 6 out of 8. Hafiz tadi dapat 5. Sekarang kami tengok. Siapa cakap Tara? Apa ini? Okey. Hafiz ada cakap lagi satu soalan. Satu jawapan bukan soalan. Nanti ya. Kami cuba Okey, kami guna whiteboard. Kecil sangat lah. 48. Sekarang logan lah. Okey, kami tengok jawapan ini. Dari Hafiz, ciri modern. Ciri modern ialah kerajaan persekutuan satu markah wujud. Wah, whiteboard ini susah guna. Wujud satu sistem persekutuan satu markah. Sistem demokrasi. Okey, kalau saya, ini poin kecil bagi saya. Untuk kerajaan persekutuan. Untuk kerajaan persekutuan, kami baik guna poin ini. Kami baik guna poin ini. Laporan. Perlembagaan. Okey, Christina, nanti saya guna jawapan anda. Okey, untuk laporan perlembagaan nanti. Laporan perlembagaan menyatakan bahawa apa? Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberikan kuasa dalam bidang tertentu. Ini poin besar. Ini poin besar. Okey, seterusnya kami tengok. Sekarang ada 3 markah. Sistem demokrasi berparlimen, perlembagaan persekutuan memperuntukkan sistem demokrasi. Ini pun sedikit bahaya, poin kecil. Untuk demokrasi berparlimen, kami ingat je. Simple, pilihan raya umum 1955 sebagai asas demokrasi. Dan sistem ini memberikan peluang, membuka pintu ataupun memberikan peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin, memilih wakil pemimpin dan memilih wakil pemimpin dan siapa? Untuk membentuk kerajaan. Ini poin besar kalau untuk demokrasi berparlimen. Dia ada terus lagi tujuan utama pilihan raya memberikan kebebasan. Betul ini, betul. Ini poin besar yang saya cakap, saya suka poin macam ni. Sistem boleh lah, sistem boleh. Kemudian kami tengok kewarganegaraan, betul? Kewarganegaraan diperkenalkan, bukan, ini panggil kewarganegaraan persekutuan. Persekutuan diperkenalkan pada tahun 1948 melalui perjanjian persekutuan tanah Melayu 1948. Rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja dan rakyat British. Betul ini. Okey, kami tengok berapa markah. 7 markah. Hafiz 7 out of 8. 7 out of
out of 8. Tanya juga. Sekarang kami cek jawapan Christina. Jom. Okey, semua orang boleh lihat kami tahu. Okey. Antara ciri moden perlembagaan persekutuan ialah kerajaan persekutuan. Betul, satu markah. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan kuasa tertentu kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam bidang tertentu. Selain itu, sistem demokrasi berparlimen. Betul. Dan perlembagaan persekutuan memperuntukkan sistem demokrasi boleh kewarganegaraan, diperkenalkan perjanjian, okey. Dikategorikan rakyat raja dan rakyat British, okey. 4, 5, 6. Christina dapat 6 katanya juga. Untuk esei ini kami perlu tulis banyak. Apa maksud tulis banyak? Tulis banyak bermaksud 8, maka kami bagi 10 poin. 2 poin itu salah pun tak apa. Pun tak apa. Kami boleh. Okey. Tengok whiteboard. Kalau soalan esei 10, bukan tak kan. Dan kalau 8, maka kami berikan 12 poin ataupun 8 10 poin. Okey, sekarang saya tunjuk macam mana saya jawab. Okey. Untuk teks. Okey. Boleh lihat ini whiteboard kamu tak boleh guna. Ini host saja boleh guna. Okey, untuk ciri modern. Okey, ciri tradisional dulu. Ciri tradisional baik logan tadi terus bagi kesultanan atau terus dia tulis main point dahulu kesultanan dan pemerintahan beraja. Kemudian bahasa Melayu, agama Islam, kemudian kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Utara. Untuk kesultanan dan pemerintahan beraja ini saya tulis raja perintah bertala dan raja ditaati rakyat dan yang di-Pertuan Agong berkuasa. Bukan, saya tulis dahulu raja berkuasa penuh di negeri masing-masing. Dan yang di-Pertuan Agong boleh menangguhkan atau mengampun kesalahan seseorang yang disabitkan salah oleh mahkamah. Dan yang di-Pertuan Agong juga boleh melantik jawatan utama negara. Dan saya bagi contoh. Contohnya, Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya, Ketua Audit Negara dan Peguam Negara. Dan Raja boleh melantik jawatan utama negeri. Tengok, saya tak tengok nota. Ini terus saya jawab secara spontan. Dan ini dia. Tengok satu poin saja. Kesultanan atau pemerintah beraja saya sudah dapat berapa markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Satu subpoint saja, tengok. Satu subpoint saja saya sudah dapat 8 markah. Saya tak puas hati. Saya teruskan bahasa Melayu. Lingua franca semasa KMM. Bahasa pentadbiran semasa KMM. Dan ini ialah sebelum merdeka. Dan selepas merdeka, jadi bahasa kebangsaan negara dan bahasa rasmi negara. Sekarang sudah berapa markah? 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sudah 13 markah. Tak cukup. Teruskan agama Islam. Agama Islam terletak di bawah kuasa raja di negeri masing-masing. Dan yang di Pertuan Agong berkuasa terhadap agama Islam di negeri sendiri, negeri tidak beraja dan wilayah persekutuan. Tadi berapa? 13. Sekarang 14, 15, 16. Times 2 already. Times 2. Maka saya sudah times 2. Sekarang kami tengok lagi. Kedudukan istimewa orang Melayu. Poin terakhir. Okey. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dijamin oleh raja. Sebelum kedudukan bumi putera dijamin oleh ketua pribumi. Selepas merdeka, yang di Pertuan Agong memelihara kedudukan istimewa orang Melayu bukan bumi putera di Sabah dan Sarawak serta kepentingan kaum lain. Baru saya puas hati. Itu dia. Kalau kami tulis esei, kami bagi apa yang kami ingat. Semua. Bagi semua. Tengok sekarang saya semak jawapan saya. Kamu juga boleh tengok buku teks dan semak. Tengok saya betul atau tidak. Okey, kesultanan. Okey. Pemerintah berdaulat ditaati rakyat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Saya dapat 21 markah. Boleh tak? Boleh. Itu kami perlu cuba jawab seperti ini. Tulis apa yang kami tahu. Ya, saya tahu. Kami ajar hari ini. Pastilah dapat hafal hari ini. Tetapi kalau exam macam mana? Kami perlu buat revision. Okey, sekarang kami tiba di sudah tak cukup masa pinjam perlembagaan saya memberi sedikit nanti Okey, boleh tengok. Saya memberi sedikit penerangan secara ringkas. Pertama sekali, pindahan perlembagaan ini dibuat sebab apa? Sebab nak memelihara kedudukan negeri sedia ada. Sebab ada negeri baru masuk dan negeri baru ini tidak boleh menjejaskan kedudukan negeri asal. Kedudukan negeri asal perlu dipelihara.
Dan ada negeri baru masuk, mesti nak masukkan klausa baharu, section baharu. Klausa baharu di perlembagaan. Dan ini boleh memenuhi keperluan semasa. Sebab zaman ini bertukar, zaman bertukar. Apa kata peribahasa itu? Lain padang, lain belang, lain dahulu, lain sekarang. Peribahasa. Okey. Klausa baharu. Dalam bahagian tertentu saya cuma mengiklankan sedikit sebab saya sekarang ada masa. Itu saya ada ajar sejarah dan bahasa Melayu. Kalau sesiapa yang berminat untuk dapat tuition bahasa Melayu juga boleh PM nombor saya. Dan kelas bahasa Melayu ini ialah 3 bulan. 3 bulan sudah cukup. 3 bulan saya ajar semua dan kamu pergi peperiksaan, kamu try. Kamu try. 3 bulan ini one time payment 100. One time payment. Bermasuk 1 bulan 35 macam ni. One time payment. Okey. Okey, pindahan perlembagaan wujud 2 kali. Apa kepentingan pindahan perlembagaan? Saya sudah cakap ada negeri masuk, kedudukan negeri asal perlu dikekalkan. Kedua, nak masukkan klausa baharu. Ketiga, ialah mengikut keperluan semasa untuk negara, untuk kebaikan negara. Dan pindahan perlembagaan ini dilaksanakan 2 kali. 2 kali yang besar-besaran. 1963 dan 1965. 1963 dipindah sebab pembentukan Malaysia. Pembentukan Malaysia bermaksud apa? Sabah, Sarawak dan Singapura masuk ke Persekutuan Tanah Melayu dan membentuk Malaysia. Pada 1963. Pada 1965 pula Singapura berpisah. Pemisahan Singapura. Singapura sudah bukan di bawah Malaysia. Pemisahan Singapura menjadikan perlembagaan perlu dipindah. Okey, kami tengok sedikit pada 1963 ini. Pindahan perlembagaan sebab wujud satu struktur mahkamah atasan. Wujud mahkamah atasan dan mahkamah rayuan. Kemudian wujud jawatan yang di-Pertuan Negeri di Sabah dan Sarawak. Kemudian membentuk Mahkamah Tinggi Borneo di Sabah Sarawak. Ini sekejap saya, next week saya teruskan. Dan pindahan perlembagaan 1965. Pindahan Singapura. Sebab pemisahan Singapura. Parlimen meluluskan usul semua perkara berkaitan dengan Singapura dimasukkan. Apa perkara ini? Ada 4 perkara. 4 perkara ini mungkin keluar dalam soalan objektif. Immigration. Mestilah immigration. Immigration, kewangan, hubungan luar dan pertahanan. Singapura ada pertahanan sendiri. Negara kami tidak akan bercampur tangan. Pertahanan, hubungan luar negara, kewangan dan immigration. 4 perkara ini sudah dimasukkan. Dan perkara lain yang tidak dicakap di sini. Okey, ini soalan objektif. Next week kami membuat pindahan perlembagaan dan soalan pengukuhan bab 2. Okey, semoga berjaya. Terima kasih. Terima Ada kasih, apa Cikgu. soalan? Okey, terima kasih. Bye. Bye. Halo? Ada apa soalan? Okey. Okey, bye. Bye-bye. Baik, terima kasih, Cikgu. Okey. Okey, Hafiz, bye. Okey, sekian. Terima kasih.